datang ke video yang mengisahkan tentang sebuah cerita pendek yang bertajuk Di Sebalik Sirat Makna. Cerpen ini mengisahkan kehidupan seorang guru dan juga ketua warden veteran yang bernama Cikgu Ibau Paul Nibang yang bakal bersua muka dengan murid yang pernah dirotan oleh beliau suatu ketika dahulu yang bernama Nazkir Zakir. Lagi-lagi muka awak. Awak tahu tak, saya dah meluat melayan karinah awak. Bosan, tak ada muka lain. Muka hantu jerangkung ini juga. Kaki pukul, kaki ponteng, penyangak. Tapi mereka yang mencari pasal dengan saya, cikgu. Mereka dah pandai melawan pula sekarang. Putaran roda kehidupan meletakkannya dalam situasi serba tak tentuan. Cikgu Ibau akan bekerja bersama atau sebenarnya di bawah telunjuk anak didiknya Nazkir yang merupakan pelajar yang sering dipukul tempelengnya. Cikgu Ibau akan menyelesaikan masalah disiplin sebagai ketua warden di bawah Encik Nazkir bin Zakir yang merupakan penolong kanan hal ehwal murid yang merupakan pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin suatu ketika dahulu. Pertama kali mata mereka bertembung, Cikgu Ibau merasakan seperti ada tersisip sorot ejekan di celah mata Nazkir. Saya perkenalkan, Cikgu Ibau Paul Nibang, ketua warden di sini. Sudah hampir 40 tahun bertugas di sekolah ini. Mungkin waktu kita masih berhingus lagi. Bukan begitu, Cikgu Ibau? Maafkan saya, Mr. Teo. Dia merupakan cikgu saya, ketua warden saya suatu ketika dahulu. Memang saya sudah kenal benar dengan Cikgu Ibau. Kalau begitu, saya rasa Cikgu Nazkir tidak akan bermasalah bekerjasama dengan Cikgu Ibau. Saya mahu tahap disiplin sekolah kita meningkat. Satu lagi perkara, Cikgu Ibau. Please take note. Oleh kerana setiap masalah disiplin kita lebih tertumpu di asrama, saya mahu Cikgu Nazkir dilantik menjadi warden. Saya harap Cikgu Nazkir tidak keberatan. Cikgu Ibau melongo. Dia ingin menyatakan sesuatu yang bergelodak dalam jiwanya, tetapi keinginannya tercampung oleh anggukan Nazkir. Pecah bicara di kantin sekolah bahawa Cikgu Nazkir Zakir menjadi warden asrama sarjana. Buat pengetahuan semua, asrama sarjana merupakan asrama yang kerap mempunyai kes-kes disiplin kerana sekumpulan pelajar bermasalah ditempatkan di situ. Kau rasa bagaimana? Bagaimana apanya? Cikgu Nazkir, kau rasa dapatkah dia merubah disiplin di sekolah kita ni, terutama sekali di asrama sarjana? Aku yakin dia akan dapat berbuat sesuatu. Kalau tidak, takkan dia dihantar ke sini. Bukan begitu, Cikgu Ibau? Dia hanya ada kelulusan, bukan pengalaman. Berilah dia peluang. Kita tak tahu kebolehannya lagi. Kau orang tak kenal siapa si Nazkir tu. Bekas pelajar aku. Aku tahu perilakunya. Manusia boleh berubah, Cikgu Ibau. Kalau tidak, takkan dia boleh mendapat ijazah hingga naik pangkat menjadi PKM. Cikgu Ibau bangkit. Dia terus melangkah keluar, pantas meninggalkan yang lain dalam kebersalahan. Kemarahan Cikgu Ibau semakin runcing dan tirus hingga mendaprak lukakan hatinya. Dia seperti ditikam dari belakang. Kemarahannya berada pada tahap klimaks. Jirinya terasa tersisih dalam kepompong tugas. Apa fungsi aku sebagai ketua warden? Tunggul, kayu, batu. Manakah maruah aku diletakkan? Kenapa Tinggang diterima masuk semula? Bukankah dia dah dibuang asrama? Sila duduk dulu, cikgu. Kita bincang setiap kekusutan.
Saya nak tahu kenapa saya tak dimaklumkan tentang hal ini. Kenapa saya tak dibawa berbincang sama? Saya bukan patung, kayu. Saya dah kaji latar belakang Tinggang. Saya pun dah bercakap dengan kedua-dua ibu bapanya. Dia seorang pelajar yang bijak, tidak pernah menimbulkan masalah dengan guru-guru. Cuma, dia hanya bermasalah apabila berada di asrama. Kita kena kaji kenapa masalah ini berlaku dan apa puncanya. Mungkin seorang pelajar itu bertindak setelah diganggu oleh pelajar lain. Kita kena selidik semua situasi. Walaupun kita mencapai batas zero defect, kadang-kala kita tersasar, tidak mahu berpaling kerana egoistik. Kita sepatutnya mengubah kesilapan. Dan buat pengetahuan cikgu, kesilapan itulah yang mendewasakan kita. Sudahlah, biarkan semua itu berlalu. Apa yang penting, saya mahu Tinggang masuk semula ke asrama. Itu pendirian saya. Saya dah agak dah. Semua ini ada kaitan. Nak tunjukkan kuasa, nak lepaskan dendam. Ingat saya tuli, tak tahu apa yang bersarang di hati. Cikgu Ibau memincingkan matanya yang rasa berpinar. Dalam dirinya ada api yang membakar. Munyai perasaannya. Cikgu Ibau keluar dengan menghempaskan kemarahannya di pintu. Cikgu Michael Teo kemudiannya membuat perjumpaan bersama Cikgu Ibau dan Cikgu Nazkir. Sebagai pendidik, kita perlu profesional. Jangan ada sebarang dendam atau prasangka. Saya tidak mahu menyalahkan sesiapa. Bagi saya, kekusutan yang berlaku hanya salah faham. Saya ingat perkara ini sudah dibincangkan dengan Cikgu Ibau. Mungkin saya juga silap dengan perkara ini kerana kurang teliti. Saya harap kita mampu mengetepikan segala perbezaan pandangan dan pertelingkahan. Biarpun berbeza pendekatan, saya yakin motif dan visi Cikgu Nazkir dan Cikgu Ibau adalah sama. Manalah tahu dia boleh berubah dan berjaya seperti Cikgu Nazkir. Bukan begitu, Cikgu Ibau? Cikgu Ibau, kalau ada hasrat nak meletakkan jawatan, lupakan sahaja. You ada 6 bulan lagi sebelum bersara. Lagipun, you dah sinonim dengan ketua warden. Baru saat itu, Cikgu Ibau menyunggingkan senyum. Dia rasa masih dihargai. Keringat dingin sudah mula merembes di dahi berkilat Cikgu Ibau. Berbagai perasaan berbaur. Perasaan sedih lebih menguasai diri. Dia menyusun tapak memasuki daerah persaraan. Kaki keinginannya terasa berat. Terlalu banyak kenangan menari-nari di lengkung pandangannya. Muzik beralun perlahan dalam lenggok melankolik. Dia terharu. Majlis ini sengaja dikendalikan oleh Badan Pengawas Sempena Persaraannya. Atau semua ini atas inisiatif Nazkir? Tak mungkin. Luka dendamnya masih berbekas. Wakil pelajar baru menghabiskan ucapannya. Pengacara majlis menjemput Nazkir ke pentas sebagai wakil para guru. Di dalam majlis ini, saya mengambil kesempatan untuk menasihati para pelajar supaya tidak memendami para guru. Jangan lihat pada hukumannya, tapi nilai pada niat sucinya. Setiap guru ingin melihat kita berjaya. Mungkin pendekatannya sahaja yang berbeza. Dan akhir sekali, terima kasih kepada Cikgu Ibau kerana memberikan saya cabaran. Hingga saya sedar dan berjaya mendisiplinkan diri saya menjadi manusia. Saya tak akan berjaya dan berdiri di hadapan ini tanpa cikgu. Terima kasih. Benar, saya begitu marah dengan tindakan Cikgu Ibau sewaktu saya bergelar pelajar dahulu.
Tapi apabila meningkat dewasa, saya mulai faham. Sungguh, saya tidak pernah menaruh dendam. Oleh itu, apa yang penting, saya mahu para pelajar hendaklah sentiasa berfikiran positif. Cikgu Nazkir kemudian mengakhiri ucapannya dengan serangkap pantun buat Cikgu Ibau. Letiran guru penuh bermisi, melontar ilmu sepenuh hati. Mendidik murid janganlah alpa, keterampilanmu sumber inspirasi. Keputihan tindakmu cukup bererti, akan ku kenang, takkan ku lupa. Sekian, terima kasih. Harap penonton dapat memahami dan mempelajari tentang cerpen di sebalik sirat mana. Terima kasih kerana menonton.